Bercakap mengenai rokok bukan lagi perkara asing dalam masyarakat kita. Meskipun jelas ia terkandung ratusan bahan kimia, namun ada yang terjerat akibat ketagihan. Pakar Perubatan Kesihatan Masyarakat Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Prof. Dr. Sharifah Izzat Wan Putih berkata, kebanyakan perokok mendakwa ia memberi ketenangan. Hakikatnya ia cuma sementara. Penggunaan rokok elektronik dikatakan alternatif yang jauh lebih baik. Namun ia perlu difahami dalam konteks yang meluas. Rokok tembakau ni ialah benda yang kita kalau boleh tak nak lah. Dari segi global pun dan juga WHO dan juga Malaysia, kita tak mahu orang merokok. Sebab merokok ni kita tahu dia ada banyak kesan samping dari segi kesihatan. Dia menyebabkan banyak rugi daripada duit dan sebagainya sebab kita kena masuk ward, sakit jantung, darah tinggi, kecil manis, semuanya bertambah teruk dan juga kanser. Dan ini bertambah teruk apabila kita merokok. Merokok antara faktor risiko terutama. Jadi isu dia sekarang, satu teknologi barulah yang telah mereka keluarkan ialah menggunakan nikotin. Nikotin sahaja dan bukan tembakau. Tembakau ni bila kita bakar dia ada asap. Dan dia ada carbon monoxide, dia ada asap, dia ada tar. Jadi ini yang kita panggil sebagai combustion atau pembakaran. Kalau beberapa negara, contohnya negara-negara maju, contoh seperti saya petik seperti daripada UK, daripada New Zealand, daripada Australia, daripada US dan juga yang baru masuk daripada Asia Pasifik ni ialah Filipina dan juga Thailand. Mereka menggunakan teknologi vape ataupun e-cigarette ni digunakan untuk mengurangkan perokok tembakau ni mereka gunakan dah diganti dengan rokok elektronik ataupun e-cigarette ataupun vape ni. Jadi adakah nikotin ini benda yang baik? Sebenarnya tidak. Nikotin ni sebenarnya boleh menyebabkan ketagihan yang teruk kepada badan. Dan ini kalau kita lihat rokok tembakau, tobacco tu tadi atau tembakau tu dia menyebabkan kita ketagih sebab ada nikotin tu dan juga ada bahan-bahan yang lebih kurang 700 bahan kimia dalam rokok tembakau menyebabkan kita ketagihan teruk dan ini yang menyebabkan withdrawal symptom. Bila kita tak ada rokok tu kita rasa stres, kita rasa badan menggigil, bangun-bangun pagi je kita mesti nak isap rokok, lepas makan kita nak isap rokok. Sebab rokok ni dia akan menghasilkan dopamin dalam kepala kita, dalam badan kita dan menyebabkan kita rasa tenang. Kita rasa lega, kita rasa kurang stres. Ini adalah kesan-kesan daripada kita merokok tu. Jadi bila kita orang menggunakan nikotin pula atau liquid nikotin ni dalam vape ataupun e-cigarette ni, nikotin ni secara kalau kita dalam dos yang tinggi dalam dos yang tinggi dan juga dos yang besar, dia boleh menyebabkan ketagihan teruk dan juga dia berbahaya untuk otak-otak remaja ataupun otak kanak-kanak. That's why dalam banyak negara termasuk di US dan juga beberapa negara lain ni dia tidak memberi kebenaran untuk remaja memvape. Jadi kita tak bagi kebenaran kepada remaja memvape. Contoh di US, Illinois, State of Illinois, dia beri kebenaran hanya pada umur 21 ke atas. Sebab dia tak mahu remaja juga menjadi addicted kepada liquid nikotin ni ataupun vape ni. Vape itself sebenarnya kalau ikut nikotin ni, dia memang ada kesan samping dan dia boleh menyebabkan ketagihan. Tetapi kalau kita bandingkan dengan rokok tembakau yang ada tar, yang ada carbon monoxide, yang ada combustion ni, ini adalah jauh lebih selamat. Bermaknanya kalau kita lihat kalau you merokok satu kotak sehari dan sekarang you vape katalah satu pack ke ataupun mungkin beberapa e-liquid punya dos sehari, kesan samping ataupun side effect ataupun kesan negatif tu adalah jauh lebih rendah kalau you vape berbanding dengan rokok. Ini satu benda yang mungkin ramai orang tak berapa faham. Dan kalau kita lihat kualiti ataupun penguasaan e-liquid ni di negara-negara luar adalah sangat berbeza di Malaysia. Di Malaysia kita tidak ada regulasi yang kuat. Of course, nikotin ni sebenarnya dia bawah racun je, kita consider sebagai racun ni. Jadi dia dikawal bawah akta racun, sebenarnya you tak boleh beli mengata-kata. You mesti by right ni you hanya boleh di-dispense benda tu melalui doktor-doktor ataupun orang-orang yang bertauliah yang boleh mendispense nikotin tu. Tetapi kalau kita lihat negara-negara luar, ada juga yang menggunakan vape tanpa perlu dispensation. Maknanya dia boleh beli sebagai di kedai-kedai retail dan sebagainya. Tapi kalau di Malaysia ni, dari segi penguasaan kita masih lemah. Sekarang ni. Ini menyebabkan kesukaran untuk memantau isi daripada liquid nikotin ni.
Bila liquid nikotin ini kita tak pantau, apa yang berlaku ialah orang boleh campur dengan macam-macam bahan termasuk dadah. Kita boleh campur dengan bahan-bahan lain dan kita tak labelkan dengan betul apakah kepekatan nikotin di dalam tu. Ini sangat bahaya. Jadi kita contohnya remaja, mungkin katalah dia baru-baru nak cuba dan dia beli katalah nikotin tu ataupun vape tu. Dia beli di situ tak ada nikotin sedangkan dalam tu mungkin ada. Jadi pelabelan tu sangat penting dan ini semua penguatkuasaan yang perlu lihat. Jadi kalau tidak dia akan menyebabkan orang menjadi addicted tanpa mereka ketahui. Dia ingat tak ada nikotin. Dihisap dia kata oh ni bau sedap lah apa semua pun dalam tu ada nikotin. Rokok haram ni sebenarnya dari segi kategori dia sebenarnya lebih berbahaya berbanding rokok tembakau yang consider tidak haram. Ada yang tidak haram tu. Sebab bila dia yang haram ni dia tak dos yang dia pack dalam rokok tembakau ni sebenarnya kadang-kadang tak tepat juga. Maknanya dia boleh lebih daripada dos yang sebenar dan sebagainya. Jadi ini menyebabkan bahaya. So berbalik pada masalah tu tadi, apabila orang remaja ni merokok menggunakan vape ini yang kita tak nak lah. Jadi kalau boleh contoh macam UK dia letak satu undang-undang bahawa yang hanya boleh pakai ialah 18 tahun ke atas vape dia. Dan digunakan terapi ni untuk mereka berhenti merokok. Salah satu terapi untuk berhenti merokok. Boleh digunakan sebagai supplementary juga, maknanya ada terapi-terapi lain tapi digunakan sebagai tambahan untuk berhenti merokok. Adakah vape ini selamat 100%? Tidak. Kita kena faham vape ni pun bukanlah selamat 100%, tapi kalau kita bandingkan dengan rokok, kita kena faham kita bandingkan dengan rokok, rokok ni sangatlah lebih tidak selamat berbanding dengan vape. Ya. Isu dia sekarang, adakah kita kawal isi yang di dalam vape tu? Sebab e-liquid dia ataupun nikotin di dalam tu, kita kena pastikan dos yang tepat, tidak ada bahan-bahan luar. Bahan luar ni macam bakteria, fungus. Sebab kita lihat sekarang ni di setengah-setengah mungkin tempat lah ataupun banyak yang mungkin orang-orang yang menggunakan vape ni dia boleh bancur di rumah sebab benda tu boleh kita panggil sebagai open system, dia boleh buka, dia boleh tambah perasa sendiri, dia nak perasa vanila ke coklat ke, dan dia boleh beli jus dos nikotin daripada online ni antara responden kami pernah nyatakan dia orang boleh beli online dan dia orang boleh campur ikut dos apa yang dia nak. Jadi ini semua menyebabkan bahayalah. Dari segi tu kita memang kalau boleh memang kita tak naklah benda ni berlaku. Kalaulah mungkin dibenarkanlah ataupun ada nampak possibility vape ni digunakan sebagai terapi untuk pengurangan risiko atau harm reduction seperti mana beberapa negara luar, kita perlu pemantauan, kita perlu penguatkuasaan dan mula-mula tu bagi saya lah semua penjual-penjual peranti vape semua ni kena pergi macam khusus. Sebab mereka kena tahu apa yang mereka kena bagi nasihat kepada orang-orang tertentu. Bukan semua orang yang boleh vape. Maksud saya contohnya kalau orang tu mempunyai alahan yang teruk, asma yang teruk, mungkin vape bukanlah sesuatu perkara yang sesuai. Sebab dalam vape ni dia ada bahan-bahan kimia, dia ada glycerin glycol, dia boleh menjadi formaldehyde, dia boleh menyebabkan reaction kepada paru-paru. Itulah dia masih ada kesan samping. Jadi untuk dalam kes-kes tertentu mungkin perlu pemantauan dan bila jika kalau dilihat beberapa negara, jika mereka menggunakan vape ini, mereka akan dipantau oleh orang yang dispense tu. Bermakna bukan dilepaskan macam tu saja. Mereka nak lihat sama ada orang ini berjaya tak switch kepada, maknanya daripada rokok tembakau, boleh tak dia switch kepada vape, which is reduce harm, dan in the end, boleh tak dia stop. Sebab that's the end target. The end target is for you to stop not only smoking, which is detrimental yang tak bagus tu, tapi in the end, bila you dah switch kepada benda yang kurang risiko seperti vape, in the end, you juga akan stop. Maknanya, you tak adalah ketagih vape sampai bila-bila tu. That's the idea. Inisiatif mewujudkan generasi penamat GEG dilihat sebagai satu usaha positif dalam melindungi generasi akan datang. Bagaimanapun, adakah ia sudah dilihat secara menyeluruh dari segi pelaksanaannya? So kalau di Malaysia kita apa yang dinyatakan oleh Menteri Kesihatan kita akan ban bukan saja rokok tapi juga ban vape kepada generasi yang 2007 lahir 2007 ke atas. Jadi ini menyebabkan akan ada disparity dari segi dua generasi lah. Satu generasi yang masih melakukan benda-benda vice seperti rokok, vape, dan satu lagi generasi yang memang tak boleh gunakan vape, tak boleh merokok dan sebagainya, tak boleh purchase dan tak boleh simpan and so on. Bagusnya ialah dia menyebabkan golongan yang muda ini tidak terdedah kepada rokok.
Ya, tapi pada awal maknanya sebab kalau kita lihat kalau benda ni bermula, dia akan ada generasi ni bertemu. Maknanya contoh dalam satu keluarga, bapa dia mungkin masih merokok, tapi anak dia dah tak boleh merokok dah. Tapi masalahnya kalau di rumah dan sebagainya, dia masih terdedah lagi. Jadi dan dia masih boleh menjadi perokok ataupun masih lagi menggunakan rokok haram dan sebagainya. Dan ini ialah orang yang kita risaukanlah. Apakah option lain ni selain daripada NRT ataupun yang sekarang kita pakai nicotine replacement therapy seperti gum, chewing gum, patches dan sebagainya. Apa terapi lain yang boleh digunakan sebab kita dah tak ada vape masa tu. Jadi mereka tidak mempunyai option yang banyak lah. Dan satu lagi alasan yang mungkin kita rasa risau sikit apabila kita push rokok ni sebagai benda yang haram, kita criminalize benda tu, selalunya benda-benda ni akan go underground. Mungkin jangka masa panjang mungkin kita boleh betul-betul selesaikan isu ni, tapi buat masa transisi tu akan ada underground punya demand dan juga supply. Underground ni yang kontraband sigaret, illegal sigaret dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat statement daripada negara-negara lain ni yang mungkin lebih maju dan punya resource lebih tinggi, selagi penguasaan kita kuat, selagi itulah sebenarnya kita boleh kawal isu kontraband ataupun illegal sigaret ni.